Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey kelas, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan subtopik 6.4 iaitu perkembangan biji benih dan buah. Okey, kita tengok dahulu kita punya standard pembelajaran iaitu yang pertama menghuraikan persenyawaan ganda 2 dengan perkembangan biji benih dan buah. Okey, yang kedua menghubung kait struktur biji benih dengan ovul. Yang ketiga menghubung kait struktur buah dengan ovari. Okey, selepas berlaku persenyawaan di dalam ovul, bahagian petal ataupun kelopak bunga ni dia akan gugur. Stigma dan stil dia akan layu dan merosot dan bahagian kapil akan mula membengkak. Okey, ini bunga belimbing. Yang cikgu ambil gambar dekat sekolah hari tu. Bila berlaku persenyawaan di dalam ovul yang ada pada bunga ini, bahagian dia punya kelopak ni ataupun petal ni akan layu, akan gugur. Lepas tu dia punya stil dengan stigma akan mula layu. Dan bahagian bawah dia ni, bahagian ovari dia ni akan mula membengkak sehingga membentuk buah. Jadi hari ni kita nak tengok macam mana buah dan biji benih ni terbentuk dari bunga tadi. Sebelum kita teruskan dengan perkembangan biji benih dan buah, kita recall dahulu proses persenyawaan ganda 2 yang kita dah belajar pada minggu lepas. Minggu lepas kita dah belajar kan, tube bunga ni dia akan berkembang, dia akan bercambah ke arah ovul. Dan apabila tiba di ovul, tube bunga ni dia akan pecah. Bila tube bunga ni pecah, dia akan membebaskan gamet jantan. Jadi gamet jantan, satu gamet jantan akan masuk dan mensenyawakan satu sel telur untuk membentuk zygote. Manakala satu lagi gamet jantan akan bergabung dengan nukleus kutub untuk membentuk nukleus endosperma yang triploid. Nukleus endosperma ni akan mengalami mitosis ataupun akan mengalami pembahagian sel untuk membentuk tisu endosperma. Tisu endosperma ni merupakan tisu yang menyimpan makanan dan melitupi embrio. Ketika perkembangan embrio berlaku di dalam pundi embrio ini. Dan biasanya tisu endosperma ni dia terbentuk awal sebelum berlaku perkembangan embrio. Jadi tadi kita dah ada sel telur yang dah bergabung dengan gamet jantan kan. Jadi akan membentuk zygote. Zygote ni akan mengalami mitosis. Ataupun akan mengalami pembahagian sel untuk membentuk dua sel. Tapi pembahagian tu tidak sekata. Sel yang terbentuk di bahagian atas namanya sel terminal. Sel ini sel kecil. Manakala yang bahagian bawah sel basal ataupun base, sel basal ataupun sel yang berada di bahagian bawah. Sel ini adalah sel yang besar. Jadi sel yang besar ataupun sel basal tadi berkembang menjadi penggantung. Penggantung ni fungsinya adalah untuk menambat embrio pada pundi embrio. Manakala sel yang kecil, sel yang atas ni, sel terminal ni, dia akan berkembang. Dia akan mengalami mitosis, dia akan mengalami pembahagian dan terus berkembang menjadi embrio. Dan embrio ni dia terdiri daripada plumule, radicle dan cotyledon. Sebenarnya ada nama bagi setiap peringkat perkembangan ni, tapi untuk peringkat awak ni, awak tak perlu tahu sebegitu detail lah. Seperti yang cikgu cakap tadi, sel kecil ni dia berkembang menjadi embrio, yang mana bila kita sebut embrio, dia mesti terdiri daripada plumule, radicle dan cotyledon. Plumule ni akan berkembang menjadi pucuk apabila biji benih ni bercambah. P, plumule, P, pucuk. Manakala bahagian radicle, R, roots, akan berkembang menjadi akar apabila biji benih ni berkembang. Dan cotyledon ni fungsinya adalah untuk membekalkan nutrien ketika percambahan.
Okey, proses ini sebenarnya dia berlaku di dalam pundi embrio. Cikgu harap awak masih ingat apa yang ada di dalam pundi embrio. Okey, dalam pundi embrio seperti yang kita pernah belajar, okey, dia ada 3 sel antipodal. Okey, dia ada 2 sel synergid. Okey, dia ada 1 sel telur. Okey, dan di bahagian tengah ada nukleus kutub. Okey, sel antipodal, sel synergid ni dia akan merosot. Okey, tak adalah. Okey, lepas tu nukleus kutub tadi dia akan bergabung dengan salah satu gamet jantan untuk membentuk nukleus endosperma. Okey, yang berkembang menjadi struktur endosperma. Okey, manakala sel telur dia bergabung dengan gamet jantan untuk membentuk zygote. Okey, jadi macam inilah. Okey, jadi dalam pundi embrio tadi, okey, yang bahagian sini dah jadi tisu endosperma. Okey, tisu endosperma ni datang daripada nukleus endosperma tadi. Okey, sel telur yang dah bergabung dengan gamet jantan tadi akan membentuk zygote. Okey, zygote ni akan mengalami mitosis. Okey, untuk menghasilkan 2 sel tadi. Okey, 1 sel terminal, 1 sel basal. Okey, sel basal dia akan jadi penggantung. Dia akan berkembang untuk menjadi sel penggantung ni. Okey, manakala yang terminal ni dia akan berkembang menjadi embrio. Okey, bahagian embrio ni dia akan terus berkembang. Okey, kalau awak tengok semasa perkembangannya dia akan terbentuk satu kelompok sel yang bentuk dia macam hati macam ni. Ini adalah bahagian cotyledon. Okey, manakala di sini adalah bahagian plumule yang akan berkembang menjadi pucuk. Okey, dan bahagian bawah ini merupakan tisu yang akan berkembang menjadi radikel ataupun yang akan jadi akar selepas biji benih ini bercambah. Okey, manakala sel basal tadi dia berfungsi sebagai penggantung di sini untuk melekatkan embrio ni pada pundi embrio. Okey, jadi bila dia dah matang, dia akan jadi macam ni lah. Okey, strukturnya akan jadi macam ni. Okey, jadi dalam struktur ini, ia terdiri daripada embrio. Okey, embrio terdiri daripada plumule, cotyledon dan radikel. Okey, yang bahagian luar ni, kalau masih ingat, okey, di luar pundi embrio ni ada struktur yang kita panggil dia sebagai integumen. Okey, integumen ni dia akan berkembang menjadi testa ataupun kulit biji. Okey, dan yang awak tengok bahagian orange ni, yang bahagian tengah-tengah orange ni adalah baki endosperma yang ada di dalam biji benih ni. Okey, dan biasanya dia akan digunakan ketika perkembangan biji benih ni. Okey, dan apabila biji benih ni dah matang, okey, nutrien tadi akan disimpan di dalam cotyledon. Okey, jadi ovule ni dia akan berkembang menjadi biji benih. Okey, manakala integumen yang berada di bahagian luar pundi embrio tu akan berkembang menjadi kulit biji ataupun testa. Okey, tujuannya adalah untuk melindungi embrio. Okey, manakala ovari pula akan berkembang menjadi buah. Okey, ovari bahagian ovari ni akan berkembang menjadi buah. Okey, stil dengan stigma yang ada di bahagian atas ni, okey, akan merosot. Okey, dan dia akan meninggalkan parut pada dinding ovari. Yang ni biasanya awak nampak pada bahagian bawah buah. Okey, dan dinding ovari dia akan berkembang menjadi perikarpa buah. Okey, ni macam ni. Okey, ovari dia berkembang menjadi buah. Okey, pada buah ni dia ada 3 bahagian. Okey, yang pertama adalah exocarpa. Exocarpa ni adalah kulit bagi buah apple ni, kulit bagi buah. Okey, mesocarpa adalah isi yang kita makan tu.
Okay, manakala endokarpa ni adalah bahagian lapisan yang paling dalam. Kalau awak belah buah apple, awak akan nampak 3 bahagian ni. Yang dalam adalah endokarpa. Endo ni maksudnya dalam. Okay, mesokarpa bahagian tengah, bahagian apple yang awak makan ni. Okay, manakala exokarpa adalah bahagian kulit apple ini. Okay, tadi cikgu ada sebut stigma dan stil dia akan merosot, membentuk parut. Jadi bahagian bawah apple ni awak akan nampak ada macam struktur bahagian yang layu kat bawah tu kan. Okey, itu adalah stigma dan stil yang merosot. Okey, manakala tangkai apple ni adalah peduncle pada bunga tu. Okey, seterusnya kita tengok struktur buah dengan ovari. Okey, buah ni merupakan ovari yang telah matang. Okay, dan terdapat beberapa jenis buah berdasarkan jumlah ovari dan jumlah bunga yang terlibat semasa pembentukan. Okay, ada empat jenis buah di sini. Yang pertama buah ringkas, yang kedua buah agregat, yang ketiga buah berganda dan yang keempat adalah buah aksesori. Okay, buah ringkas. Okay, buah ringkas ni adalah buah yang berkembang dari satu atau beberapa karpel yang bercantum dalam satu bunga. Okey, tengok pada struktur bunga ni contoh bunga kacang. Okey, pada struktur bunga ni dia ada satu karpel. Okey, dan satu karpel ni dia akan berkembang menjadi buah. Okey, jadi buah ringkas adalah buah yang berkembang daripada satu atau beberapa karpel yang bercantum dalam satu bunga. Okey, manakala buah yang kedua adalah buah agregat. Okey, buah agregat ni dia berkembang daripada banyak karpel dalam satu bunga. Okey, contoh kat sini adalah buah raspberry. Okey, ini adalah bunga raspberry. Okey, pada bunga raspberry ni kalau perhatikan pada struktur bunga ni dia ada banyak karpel. Okey, yang cikgu bulat-bulatkan ni ini adalah karpel yang terdapat pada satu bunga raspberry. Ini satu bunga. Okey, jadi setiap karpel ni tadi akan berkembang. Okey, menjadi buah-buah kecil ni. Okey, jadi kalau perhatikan pada buah raspberry kan dia ada macam tangkai-tangkai kecil ni kan. Okey, ini adalah stigma dan stil yang dah merosot tu. Okey, jadi buah raspberry ni adalah buah yang terdiri daripada banyak karpel, tapi dia datang dari satu bunga. Okey, ini kita panggil dia buah agregat. Okey, manakala buah yang ketiga pula merupakan buah berganda. Okey, buah berganda ni dia berkembang daripada karpel yang datang daripada sekelompok bunga. Okey, tengok pada pokok nenas ni dia punya bunga ada sekelompok kat sini, pada satu tangkai ni dia ada sekelompok bunga. Okay, dan setiap bunga ni dia akan berkembang. Okay, jadi pada sebiji nenas ni, okay, dia terdiri daripada banyak-banyak bunga yang berkembang. Okay, contoh kat sini Okay, ini satu bunga, dua bunga, tiga bunga, empat bunga dan seterusnya lah. Jadi setiap bahagian ni datang dari satu bunga. Okay, yang keempat adalah buah aksesori. Okay, buah aksesori ni dia berkembang daripada tisu selain daripada ovari, tetapi tisu tu tisu yang berada berhampiran dengan karpel. Okay, contoh macam apple ni. Okay, apple ni, buah apple ni dia berkembang daripada tisu yang terdapat di dalam receptacle. Okay. Okey, kita teruskan pembelajaran kita dengan subtopik yang terakhir dalam bab ini, iaitu subtopik 6.5, iaitu kepentingan biji benih untuk kemandirian tumbuhan. Okey, dia punya standard pelajaran ada satu sahaja kat sini. Yang pertama, mewajarkan kepentingan biji benih untuk kemandirian tumbuhan. Okey, biji benih ni merupakan struktur yang biasanya kita gunakan untuk tanam pokok kan. Okey, bila kita tanam biji benih ni, biji benih ni akan bercambah untuk menghasilkan pokok yang baru. Okey, kepentingan biji benih untuk kemandirian tumbuhan. Okey, kenapa biji benih ni penting? Okey, yang pertama, biji benih ni mengandungi struktur embrio. Okey, embrio ni dia terdiri daripada radical. Dia terdiri daripada plumule,
radical dan cotyledon. Plumule ni dia akan membentuk pucuk. Manakala radical ni akan membentuk akar. Apabila biji benih ni bercambah, dia akan berkembang menjadi pokok lah. Endosperma ataupun cotyledon yang ada pada biji benih ni menjadi sumber nutrien ataupun sumber makanan kepada biji benih semasa percambahan. Kalau awak tengok di sini kan, sewaktu biji benih ni bercambah, lama-lama, semakin lama, saiz cotyledon ni akan semakin mengecil. Kenapa dia semakin mengecil? Sebab makanan yang disimpan di dalam cotyledon ni akan digunakan sepanjang proses percambahan sebelum tumbuhan ini dapat menjalankan fotosintesis. Kita recall balik apa yang kita dah pernah belajar dalam bab 1 yang lepas. Ini adalah graf pertumbuhan. Kalau perhatikan pada graf ni kan, pada graf ni ada penurunan. Sebenarnya penurunan ni macam mana, kenapa berlaku macam ni? Ini adalah biji benih, peringkat biji benih. Sewaktu biji benih ini bercambah, makanan simpanan yang ada di dalam cotyledon ni akan digunakan. Jadi ia akan menyebabkan berlaku penurunan jisim kering pada biji benih ni, pada tumbuhan ini. Sebab tu kalau perhatikan graf ini, dia menurun. Lepas tu dia akan meningkat semula apabila tumbuhan ini dah boleh menjalankan fotosintesis. Biji benih diselaputi oleh testa yang kuat. Kalau perhatikan pada biji benih ni, dia ada kulit kan. Kulit ni adalah bahagian yang kuat, keras dan kalis air. Tujuannya adalah untuk mengelakkan biji benih ini daripada rosak. Biji benih dapat membentuk struktur yang dormant. Ini penting untuk membolehkan biji benih disimpan dalam jangka masa yang lama. Tadi kan kita dah belajar macam mana embrio ni terbentuk di dalam biji benih. Selepas embrio ni dah terbentuk dengan lengkap, maksudnya plumule dah terbentuk, cotyledon dah terbentuk, radical dah terbentuk. Di dalam proses kematangan biji benih ni, biji benih ni, sel-sel yang ada dalam struktur embrio ni akan kehilangan air. Dia akan mengalami dehidrasi. Dia akan mengalami kehilangan air. Jadi dia akan menyebabkan biji benih ni menjadi tidak aktif secara metabolisme. Jadi dia tak boleh terus berkembang. Jadi keadaan ni kita panggil dia biji benih ni berada dalam keadaan dormant. Keadaan dormant ni penting untuk mengelakkan biji benih ni mengalami percambahan pramatang. Selain daripada tu, macam yang cikgu sebut tadi, ia membolehkan biji benih ni disimpan dalam jangka masa yang lebih lama. Dan biji benih ni dia mempunyai ciri-ciri yang khusus seperti ringan, dia mempunyai tisu yang berspan, kuat dan tidak mudah rosak. Supaya dia mudah disebarkan ke tempat lain bagi mengelakkan persaingan. Jadi maksudnya di sini, biji benih ni taklah tersebar di satu kawasan saja. Dia boleh disebarkan ke tempat yang lain yang lebih meluas. Biji benih ni dia berbeza mengikut cara penyebarannya. Perhatikan kat sini, ada biji benih yang disebarkan oleh haiwan. Biji benih yang disebarkan oleh haiwan biasanya mempunyai buah yang manis di bahagian luar. Buah yang manis, yang sedap di bahagian luar. Jadi haiwan akan makan buah yang berada di bahagian luar ni. Dan biji benih ni sama ada ia akan buang ataupun dia akan makan sekali. Kalau dia makan sekali, biji benih ni akan dikeluarkan melalui najis. Jadi dia akan meningkatkan peluang pembiakan dan penyebaran biji benih tu ke tempat lain. Sama juga biji benih yang disebarkan oleh angin. Biji benih yang disebarkan oleh angin mempunyai struktur yang ringan, yang mudah diterbangkan oleh angin. Jadi bila dia mempunyai struktur yang ringan, dia mudah diterbangkan jauh daripada induknya. Ada juga biji benih yang disebarkan oleh air. Biji benih yang disebarkan oleh air, contohnya macam kelapa kat sini, dia ada struktur sabut. Jadi dia mudah terapung di dalam air dan boleh disebarkan ke tempat lain. Ada juga biji benih yang disebarkan oleh manusia. Contohnya macam kat sini yang biasa kita nampak ni kan, kemuncuk.
Okey, kemuncup ni biasanya kalau kita jalan atas rumput yang ada pokok kemuncup ni suka melekat dekat kita punya pakaian. Okey, jadi bila dia melekat pada pakaian kita akan buang kan. Okey, bila kita akan buang, bila dia jatuh ke tanah dia akan bercambah. Okey, itu jadi itu merupakan cara dia bercambah di tempat lain, jauh daripada induknya. Okey, jadi itu saja untuk topik kita pada hari ini. Kita dah habis tajuk pembiakan dalam tumbuhan. Okey, jadi kita akan sambung pembelajaran kita dalam grup Telegram. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.